Masha, after you tie the plastic, put behind. Put behind. Masha, put behind. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azmi, itu cermin mata Harry Potter Ini cermin mata tu lah untuk screen. Aku punya mata pagi-pagi macam gila. So yang ni untuk protect the eye. Harry Potter. Harry Potter punya lah kira. Harry Potter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Habis Hari Raya. Selamat Raya, bro. Selamat Raya. Raya. Siapa lagi? Beb. Assalamualaikum, Beb. Tan. Tan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum, Beb. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum semua. Aku baru balik umrah ni. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru balik umrah. Don. Members wrong haircut, Don. Tengok sikit Fakrul.
Oh, Masya Allah. Balik macam orang balik Mekah. Tengah pakai tagging ni. Tengah pakai tagging eh. Azmi, dah pakai kacamata sih. Ikut Harun kacamata ikut Harun ke ikut Habib? Dua-dua lah, dua-dua. Harun dengan Habib. Azmi, standby satu kasidah Kasidah Ipin lah, Ipin. Dia minggu-minggu tukar-tukar. Jadi first Azmi dulu. Apa kasidah? Apa-apa boleh bawa-bawa je. Aku bawa itu lah, tu senang sikit. Okay, kita boleh mulakan insya-Allah. Dah ada 15 orang dalam Zoom. Fadal Habib. Kat YouTube ada 9 orang. So total dah 24 orang. InsyaAllah cukup quorum Yang baca pun dah ada. Tukang soal pun dah ada. Macam makan cili padi Habib. Kenapa? Tak rasa tu. Rasa pula, ya Allah. Bagus. So standby lah bagi mereka-mereka yang nak ada soalan tu. Jadi kita tak, bila habis nanti terus soal jawab agak cepat sikit lah, insyaAllah. Bib, sihat Bib? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lama tak nampak, rindu Bib. Doakan insya-Allah kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dari apa juga penyakit, wabak dan sebagainya, insya-Allah. Amin, amin. Kat tangan tu insya-Allah makbul. Amin. Alhamdulillah. Suara boleh dengar insya-Allah? Alhamdulillah. Okey, jadi kita tak buang-buang masa lagi. Selalunya dapat 10 minit mesti nanti-nanti InsyaAllah kita terus sajalah mulakan dengan seperti biasa membaca surah Al-Fatihah dengan niat at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa dhawil huquq 'alaina ajma'in ثم إلى أرواح جميع ساداتنا أبي علي علوي وخصوصا إلى روح المهاجر اللهم بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب أن الله يجزي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ويفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى صراطك المستقيم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل عليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita bertemu lagi walaupun kita masih lagi dalam suasana berjauhan setelah diangkat atau diselesaikan circuit breaker, tapi kita masih lagi tidak boleh mengadakan perkumpulan. Dengan itu kita akan terus
berada di dalam platform Zoom dan YouTube ini. Kita masih lagi dalam bulan Syawal tapi masih lagi tidak boleh beraya. Alhamdulillah kita bersama-sama juga. Tapi kita dah 17 hari kita tinggalkan Ramadan ni. Rasa-rasa amalan Ramadan tu masih ada dengan kita ke ataupun dah ke laut juga? Itu yang kita nak kena nilai kan diri kita, sama ada Ramadan benar-benar telah mendidik diri kita menjadi insan yang lebih baik ataupun kita hanya beribadah pada bulan Ramadan sahaja. Jadi saya nak ingatkan diri saya sendiri dan juga para penonton dan juga para pelajar supaya kita membuat muhasabah. Dah lebih daripada separuh daripada bulan Ramadan, Syawal ni dah separuh bulan dah. Hari-hari putih pun dah gelap balik, hari ni pun dah hujan. Adakah kita benar-benar dapat melaksanakan amalan tadi? Jadi kita kena cuba berazam untuk meneruskan malam-malam kita dengan aktiviti-aktiviti yang baik-baiklah. Kalau misalnya kata dalam Ramadan memanglah, kalau masa 17 Ramadan saya rasa kemarin kita dah khatam Quran, kita dah sembahyang tarawih beratur-ratur rakaat. Kalau bulan Syawal ni macam mana? Adakah kita masih meneruskan Al-Quran bersama-sama kita? Adakah kita berjaya membaca Al-Quran berterusan ataupun tidak? Ini muhasabah diri, saya ingatkan diri saya dululah. Puasa kita macam mana? Adakah kita masih berpuasa, puasa-puasa sunat? Makan kita macam mana? Adakah kita masih bersederhana dalam makan kita atau macam mana? Itu yang kita kena senantiasa bermuhasabah supaya Ramadan kita sepanjang tahun bukan 1 bulan sahaja, insya-Allah. So dengan kita adakan kelas ini juga kita nak meneruskan usaha untuk terus menuntut ilmu seperti mana yang dituntut dalam agama kita. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan satu kewajipan atas setiap orang Islam. Jadi bila kata muslim, muslimah pun sama jugalah. Sama ada lelaki ataupun perempuan, menjadi kewajipan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan lagi masih lagi dalam topik cara ataupun nak memilih sahabat. Kalau minggu lepas kita dah kata ada 2 syarat pertama dan kedua. First, cari orang yang berakal, yang kedua cari orang yang berakhlak. Okey, seorang yang berakal dan seorang yang berakhlak untuk menjadi sahabat kita. Hari ini kita akan cuba baca mana yang kita mampu. Ada lagi beberapa sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang yang boleh kita jadikan sebagai sahabat. Alhamdulillah. Rasa minggu lepas ada tak orang teks cakap terima kasih sahabat. So insya-Allah hari ini lepas kita kalau dapat kita selesaikan dah identify siapa sahabat anda, terus teks kat dia. Terima kasih sahabat. Awaklah sahabat saya. Kalau belum jumpa, kalau tak jumpa sahabat lagi kena fikir siapa sahabat aku? Rupanya aku tak ada sahabat dah. Kita katakan minggu lalu, adakah kita Abu Bakar kepada sesiapa ataupun siapa Abu Bakar dalam diri kita? Mungkin kita tak ada orang yang Abu Bakarnya dalam diri kita, tapi kita mungkin Abu Bakar bagi seseorang. Insya-Allah kita harap-haraplah moga-moga ciri-ciri dan sifat-sifat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ulung dan agung ini adalah sikit-sikit kalau dapat berlaku dalam diri kita, insya-Allah. Jadi kita nak teruskan dengan ciri yang ketiga iaitu orang yang soleh, orang yang soleh. Jadi insya-Allah yang akan baca ni pun orang soleh jugalah. Jadi kita minta siapa yang gambar dia keluar ni, dialah yang kena baca, insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum. It will be high paying. I think I'll just learn from. Okay, boleh Azmi? Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang soleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik yang selalu mengerjakan dosa yang besar. Kerana orang yang takut akan Allah Ta'ala itu tidak mengkali dalam
membuat dosa besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala itu tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikut keadaan dan tekanan. Allah Okey. Ta'ala. Okey, saya nak minta siapa boleh jawab soalan ni jadi siapa yang boleh jawab sila unmute dan jawab secara ringkas sajalah bila kita kata orang yang soleh, siapa yang kamu bayangkan? Siapa yang kamu rasa inilah orang soleh? Habib, khalas. Habis. Tak boleh pakai lain jawapan. Siapakah orang soleh? Apa ciri-ciri yang kamu kata dia itulah orang soleh? Ciri dia tak payah kata siapa orang dia. Ciri dia yang kamu rasa kamu nampak ini dia orang soleh ni, dia mesti macam ni. Dia sentiasa mengajar kita pada kebaikan lah. Jadi orang soleh tu mesti mengajak kita kepada kebaikan. Okey, lagi? Pada pandangan mata kita tu kira dia tak tinggalkan apa yang diperintah Allah dan dia tinggalkan apa yang dilarang Allah. Okey. Ada lagi? Yang lain-lain jangan segan-segan lah. Malu ramai. Dia selalu mengingati kita benda yang baik lah. Kalau misal kata kita berburuk sangka, dia selalu mengingati berhusnuzon. Okey, Ahmad Firdaus, pernah jumpa orang soleh tak? Pernah. Apa yang apa yang buatkan kamu rasa dia soleh? Bukan nama dia Jarang buat dosa besar. Jarang tapi buat juga. Kayak gitu. Tak buat dosa besar. Tak buat dosa besar. Okey. Dosa besar tu apa? Contoh dosa besar apa? Membunuh, of course tak boleh membunuh, yes. Apa lagi dosa-dosa besar? Tak solat, yes. Berzina, yes. Makan daging saudara dia sendiri. Makan daging kat mana dia jual? Ada banyak. Habib. Makan daging saudara sendiri. Maksudnya apa tu? Habib Arun ni kalau cakap dia dalam tu, nak faham susah. Riba, Habib. Riba, nampak dia riba. Riba tu apa? Riba tu kira macam ni lah, macam suka berbual pasal orang belakang orang gitu lah. Okey, maknanya mengumpat lah. Boleh juga, Habib. Okey. So ini adalah antara ciri-ciri yang kita katakan orang itu orang soleh, kan? Dia tak mengumpat. So kalau kita tengok balik apa yang dibacakan sebentar tadi, dikatakan bahawa orang saleh lawannya orang fasik. Jadi kalau dia tak saleh, dia tu orang fasik. Okay. So orang fasik, orang yang buat maksiat. Orang saleh, orang yang tak buat maksiat. Atau sekurang-kurangnya kita tak tahu dia buat maksiat. Faham tak? Yakni kita tidak perlu nak cari orang yang buat maksiat, kan? Atau kita nak tengok, kita cari dia punya maksiat. Orang ni kaki maksiat lah. Aku nak tengok ini betul ke dia baik? Mari kita cari dia punya keburukan. Itu bukan tugas kita. Okey. Bila kita tak tahu orang itu kita tahu orang itu tidak buat maksiat tu, kita tak tahu dia buat maksiat tu, itu antara dia dengan Allah. Tapi kita tahu orangnya memang menjalankan segala perintah Allah. Solat tak tinggal. Okay, on time. Tak minum minuman yang haram. Okay. So orang-orang ini dikatakan sebagai orang-orang yang saleh, dia bukan orang yang fasik. Okay. Tadi ditunjukkan oleh Arun contohnya orang-orang yang riba banyak, mengata orang dan sebagainya. Jadi kita kena ingatkan diri kita kerana orang yang fasik ni dia buat maksiat. Okey. So para ulama menyatakan kenapa manusia buat maksiat? Kenapa manusia buat maksiat?
Pertama, sebab kita manusia. Okay. Manusia ataupun al-insan dalam bahasa Arab itu diambil dari perkataan nasiya. Nasiya maknanya orang yang lupa. Okay. Jenis makhluk yang pelupa. Biasanya kalau orang itu orang yang ada agama, tahu agama, tetapi buat maksiat, kenapa dia buat maksiat? Kerana dia terlupa. Kerana dia terlupa. Sebab tu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa orang mukmin dia tidak mungkin namanya mukmin dan dia buat maksiat lain. Maknanya orang yang berzina tidak akan berzina, orang yang berzina tidak akan berzina ketika dia namanya dia orang mukmin. Sebab bila dia terlupa. Okay, bila kita ni terlupa dengan kita punya status sebagai seorang mukmin, pada ketika itu kita buat maksiat. Dan kita boleh terlupa kerana nafsu kita. Kerana keinginan kita. Dan kita juga boleh terlupa kerana syaitan. Contohnya, kita marah. Kita marah. Orang yang marah ni selalu akan melepaskan kata-kata yang dia tak sedar. Sebab ketika dia marah, dia lupa. Setuju tak? Orang marah, dia lupa diri. Dia lupa diri dia siapa. Tak kira lah dia ustaz ke, dia bukan ustaz ke, dia orang baik ke, dia orang yang tak pernah apa, kita tahu dia kita tak pernah nampak dia buat jahat, tapi bila dia marah dan semua terkeluar. Sebab bila kita marah, kita punya akal ni tertutup. Tertutup dengan nafsu. Nafsu yang mana satu? Nafsu ammarah. Nafsu yang menyuruh kita buat maksiat. Ammarah bisu, menyuruh buat su ni kejahatan atau keburukan. Tapi bila dia dah ingat balik, dia dah ingat balik diri dia siapa, dia akan istighfar. Dia akan duduk balik, dia istighfar. Okay. So itu antara sebab kenapa manusia buat maksiat. Dia lupa. Dia lupa. Orang yang fasik, dia terus buat maksiat. Okay. Dia terus terlupa. Dia dah terlupa apa ajaran Allah, apa perintah Allah, apa larangan Allah. Dia terlupa. Dia confused. Orang yang ada iman, dia akan confuse seketika, tapi Allah akan tarik dia balik. Dia akan pulang ke pangkal jalan. Sebab tu pentingnya iman ini ditanamkan daripada awal. Sementara orang yang fasik, dia tak rasa lagi, dia punya jiwa dah lali. Dia terus melakukan maksiat. Jadi kat sinilah kenapa kita kena berkawan dengan orang-orang yang saleh. Kerana orang yang saleh yang takut pada Allah. Okay. Orang yang saleh adalah orang yang takut dengan Allah dan dia tidak akan terus-terusan dalam membuat dosa. Itu betul cantik tau dia punya perkataan ini. Kerana orang yang takut akan Allah tidak mengekali dalam membuat dosa besar. Nampak? Orang yang tidak mengekali tau, bukan tak buat. Mungkin orang yang pernah buat dosa besar, kita tak boleh katakan dia selamanya dia fasik. Mungkin orang itu lebih saleh daripada kita. Sebab dia sedar dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kepentingan kita tidak melabel sesiapa pun. Yang hari ini kita nampak macam orang yang kurang baik, kita tak tahu besok-besok macam mana. Kan? Saya rasa kita semua pernah mengalami dan kita juga pernah berteman, berkawan dengan orang-orang yang dulunya mungkin terlupa. Lalu dia diingatkan dan ditarik. Dan hari ini dia mungkin lebih baik daripada kita. Okay, itulah antara ciri orang-orang yang soleh. Sementara kalau sahabat kita adalah seorang yang tidak soleh, bererti kata Imam Al-Ghazali, dia tak takut kepada Allah. Okay. Kalaulah dengan Allah dia tak takut untuk so-called buat sesuatu menipu, tak jujur, yang kita semua tahu Allah Maha mengetahui, bagaimanakah dengan diri kita? Kalau kita ambil dia sebagai sahabat, adakah kamu rasa selamat
bersahabat dengan orang yang tak jujur dengan Tuhan, yang melakukan maksiat terang-terangan. So, jangan pilih orang yang macam gini untuk kita menjadikan dia sebagai sahabat. Okay? Kerana apabila mereka tidak saleh, mereka tidak takut pada Allah. Orang yang tidak takut pada Allah tidak boleh dipercayai semenuhnya. Bahkan, kata Imam Al-Ghazali, pendiriannya tak tetap. Sekejap gini, sekejap gitu, sekejap gini, sekejap gitu. Dia tengok keadaan, dia tengok tekanan. Inilah yang perlu kita berhati-hati. Tapi jangan cepat rasa diri ini, aku soleh. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata dalam salah satu syairnya yang popular. Imam Syafi'i rahimahullah, kita tahu kita mazhab Syafi'i. Kita tahu bahawa kita mazhab Syafi'i, so kita ingat Imam Syafi'i ni dia hebat dalam ilmu fikih. Tapi Imam Syafi'i sebelum dia jadi faqih, dia sebelum jadi orang yang hebat dalam ilmu fikih, dia juga hebat dalam ilmu lughah, dalam ilmu bahasa. So ada satu kumpulan, kompilasi syair-syair Syafi'i yang dinamakan sebagai Diwan Syafi'i. Diwan tu maknanya semua yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. So ada banyak syair-syair dia. Imam Syafi'i juga hebat dalam ilmu hadis. Sebab tu ada juga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i rahimahullah. Jadi dalam salah satu syair yang popular yang pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ialah uhibbus salihina wa lastu minhum. Uhibbus salihin wa lastu minhum. Imam Syafi'i yang kata, aku cintakan orang-orang yang saleh tapi aku bukan salah seorang daripada dia. Allah. Nampak? Seorang imam yang ilmunya Masya Allah, yang sampai hari ini kita dapat manfaat daripada apa yang dia ajarkan, yang dia kupaskan dalam ilmu-ilmu fikih. Dia kata apa? Hibbus salihin wa lastu minhum. Wa la'alli analu syafa'at. Dia kata apa? Moga-moga aku dapat syafaat daripada orang-orang soleh ni. Allah. Nampak? Dia tak mengaku orang itu soleh. Dia tak mengaku, dia tak sanggup nak mengatakan yang dia itu orang soleh. Sedangkan dia orang soleh. Imam Ahmad bin Hanbal. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal? Kalau kita belajar mazhab fikih, yang popular 4 mazhab. Betul tak? Yang popular 4 mazhab. Mazhab apa? Hanafi dulu, Maliki, Syafi'i, kemudian Hambali. Sebenarnya mazhab ada banyak. Banyak lagi mazhab. Tapi inilah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Inilah mazhab yang selamat dalam fikih. 4 mazhab ni. Ada lagi mazhab-mazhab lain dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi yang masyhur ini 4. Imam Ahmad bin Hanbal merupakan murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i murid kepada Imam Malik rahimahullah. Jadi setiap mereka ini berguru satu sama lain. Berguru satu sama lain. Dan pastinya dalam guru-guru mereka adanya Ahlul Bait juga yang menjadi guru-guru kepada ulama-ulama ini. So balik kepada syair tadi, uhibbus salihin wa lastu minhum. Imam Ahmad bin Hanbal dengar syair tu. Dia tulis syair untuk balas. Apa dia kata? Tuhibbus salihina wa anta minhum. Nampak? Dia kata, ya wahai Imam Syafi'i, wahai guruku, engkau sayangkan orang saleh dan engkau adalah salah seorang daripada orang yang saleh. Nampak? Murid dengan guru punya adab. Guru kata aku bukan, murid kata yes you are. Sebab murid yang nampak. Beginilah keadaan adab para ulama. Walaupun sebahagian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tak sama dengan pendapat guru dia. Imam Ahmad ada mazhab dia sendiri, mazhab Hambali. Pendapat dia ada yang berbeza dengan mazhab Syafi'i. Tetapi menghormati para ulama itu merupakan satu adab yang agung dan tinggi di kalangan para salihin. So dia jawab balik, tuhibbus salihina wa anta minhum. Sebenarnya engkau ni suka orang saleh dan engkau adalah salah seorang daripadanya. Dan dia kata apa lagi? Maknanya
dan engkau juga dipelihara Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang-orang yang soleh. Yang saya nak tekankan ialah bagaimana seorang yang alim pun tak mengaku diri dia orang yang soleh, bagaimana pula kita nak mudah saja kata aku rasa dah soleh ni aku ni. Belum lagi. InsyaAllah kita nak mengharapkan untuk menjadi orang-orang yang soleh. So, kalau kita jumpa orang saleh, bersahabatlah dengan orang yang macam ni. Kalau kita jumpa orang yang bukan saleh, namanya apa? Orang fasik. Jauhkanlah diri kita daripada orang-orang yang fasik. Kenapa? Kerana pendiriannya tak tetap. Kejap dia takut Allah, kejap dia tak takut Allah. Dia buat maksiat macam tak ada apa-apa lah. Dia nak riba kan? Dia nak mengumpat macam tak kisah. Dia nak makan benda yang haram dia makan. Riba dia punya suka dapat makan riba. Minum arak, air tu macam minum air telaga Kautsar agaknya rasanya, tak tahu wallahu alam. Dia minum macam tak ada apa-apa, nikmat dia kata. Rugi orang yang tak minum ni dia kata. Ini orang-orang fasik, orang yang buat dosa. So dosa yang paling besar kita elakkan, iaitu syirik, kan? Jadi kalau dosa yang syirik dipanggil musyrik, bukan fasik. Tapi kalau dia tu masih orang Islam, dia berkatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia orang Islam. Tapi dia tak praktis Islam, dia adalah orang yang fasik. Okay? So jangan berkawan dengan orang yang sebegini. Kenapa? Teruskan siapa tadi? Azmi Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawa. Maksudnya, dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya dari mengingati kami dan terus sahaja mengikut hawa nafsunya. Okay. Ini ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Kahfi yang kita baca setiap malam Jumaat. Kita baca ayat ni setiap malam Jumaat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Janganlah engkau patuh, tuti', jangan engkau taat kepada orang yang kami lupakan akan hatinya, kami kuncikan hati dia. Kami kuncikan hati dia dari mengingati kami. An dzikrina wattaba'a hawahu, dan mengikut hawa nafsunya. So bila kita kata jangan ikuti atau dipatuhi orang yang sebegini, bererti kita kena ikut perintah Allah. Allah kata jangan patuh, maknanya kita kena jauhkanlah. Kita kena jauhkan. Ana rasa banyak kali dah banyak yang menyoal, tapi saya nak berkawan dengan dia sebab saya nak nak dakwah pada dia, saya nak tarik dia ke pangkal jalan. Itu tak salah. Yang kita sedang bincangkan ni untuk jadi sahabat. Okay? Bukan kenalan, tapi nak jadikan sahabat. Sahabat sejati. Kalau budak-budak sekarang kata apa? Nak jadikan BFF. Awi tahu, dia selalu dengar. Anak dia mesti cakap ni selalu. My BFF. Ada yang tambah lagi BFF, banyak F, dia forever, ever and ever. Dia tambah. So siapakah BFF kita? Ini yang kita kena jelas. Bukan bererti kita tak boleh nampak orang macam fasik aja terus tinggalkan. Tapi siapa yang nak dakwah pada dia, kan? Ini yang kita nak jadikan sahabat kita, yang boleh kita percaya, yang kita nak gaya hidup dia tu kita terikut. Siapa? Cari orang yang saleh. Agak-agak dia tak saleh aja, nasihat kamu tak jadi juga, okey, cari sahabat lain. Orang ni boleh, orang yang tak saleh tadi jadi kenalan kita, tapi orang yang nak jadi sahabat kita mestilah orang yang saleh. Jangan sampai menjadi orang yang dia ikutkan hawa nafsunya. Bukan bererti dia ni perfect lah, kan. Tadi kita kata dia tidak kekal. Maknanya mungkin ada kalanya dia buat maksiat juga, tapi maksiat yang tak besar-besar lah, dan dia tidak berterusan dan berkekalan. Jadi, dan dia selalu ingatkan kita, dah solat belum?
Jom dia risau pasal solat, makan dia risau, ni halal ke tak halal, kan? Lagi dia nampak kita buat maksiat, kita dia tegur kita, dan kita nampak dia orangnya baik, masya-Allah. Ini orang kita kena jaga, jaga baik-baik sebab jadi kawan yang sejati, jadi kawan yang BFF. Okey, nak cari kawan ketawa ni senang kan? Nak cari sahabat yang nak ajak kita enjoy. Tak kira lah nak enjoy pergi holiday ke, enjoy makan ke, enjoy apa, senang. Banyak orang nak ikut, betul tak? Wi ajak makan durian, set. Memang banyak. Tapi yang ingatkan kita kepada kebaikan, ini yang kita nak cari. Orang yang ingatkan kita kepada kebaikan. Sebab kita ni lagi manusia yang lalai. Kita manusia yang lalai. Kalau sahabat, kita berkawan dengan orang yang lalai juga, kita terus lalai. Jadi kita nak jadi orang yang bersahabat, kita nak bersahabat dengan orang-orang yang saleh tadi, supaya kita terikut-ikutlah. Kita ni kan jauh, kan? Cuba fikirkan, siapakah orang tersebut yang kita nak jadikan sahabat, sahabat sejati kita atau BFF kita. Okay. So perintah Allah kata wala tuti', jangan patuh, jangan ikut. Okey. Ada soalan? Ada apa-apa soalan? Sebelum kita dengarkan suara Hazmi lagi, terus baca. Babe, nak tanya, kalau yang macam ustaz-ustaz yang pelajar-pelajar yang ambil macam subjek alim ni, babe, dia consider diorang kalau lepas diorang belajar menjadi alim, diorang terus dah dengar pula. Dengar. Babe? Ya. Afwan babe. Kalau yang macam ustaz-ustaz yang pergi Mesir ambil kursus alim macam itu babe, itu dah consider diorang berkursus. Nak cakap babe. Macam diorang pergi belajar untuk menjadi alim, macam ada dia punya subjek call alim. Betul babe? Subjek alim tak dengar pula. Maksudnya apa tu? Macam apa? Macam dia tak tahu. Okey, nanti ana check balik babe. Okey. Ana rasa maksud dia macam ni tau babe. Dia alim dalam satu bidang. Kira macam dia alim dalam satu bab gitu. Okey. Ada subjek alim macam mana nak jadi alim dalam bab belajar agama, tak ada Bila seseorang itu berilmu, dia namanya alim. Jadi kalau dia ada ilmu, dia alim lah. Maknanya siapa saja yang pergi belajar, siapa saja yang pergi belajar dan dia berilmu, dinamakan alim. Kalau dia banyak ilmu ataupun ramai di kalangan alim tu dipanggil ulama. Jadi bila Azmi kata dia orang pergi Mesir belajar, kan? Bila dia orang balik dengan ilmu, maka dia adalah alim. Kata Harun, tengok bidang dia lah. Jadi kalau dia punya bidang dia fikir, maknanya dia alim dalam bidang fikir. Kalau bidang dia usuluddin, dia alim dalam bidang usuluddin, dalam tafsir, dalam tauhid, dalam hadis, dia jadi alim, dia jadi orang yang specialize, dia seorang yang pakar dalam bidang tersebut. So kalau alim dalam bidang masakan pun alim juga tu. Dia alim dalam seluk-beluk masakan. Bidang security, dia alim juga tu. Dia alim tu. Tapi itu semua ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu dunia. Ilmu-ilmu yang bukan maksud dunia itu tak penting, maknanya yang akan memperelokkan kehidupan kita. Jadi soalannya apa Azmi? Kalau diorang ni pergi Mesir dan sebagainya, apa soalannya tadi? Ada macam pernah dengar macam dia ni dah balik, macam dia dah balik satu country ni. So dia dah pakai alim lah gitu. Dia pakai alim. Macam something like that. So ada pun macam kalau diorang dah belajar sampai ke taraf alim tu, itu dah consider diorang alim lah. Macam tahu. Ana pun tak tahu lah macam mana. Okey, kita ni kena selalu husnuzan dengan orang. Husnuzan iaitu kita kena sangka baik dengan orang. Jadi kalau kita tahu orang ini pergi belajar, tak kira lah pergi Mesir ke, pergi Jordan ke, pergi Hadramaut ke, pergi Malaysia ke, kan? Contohnya lah, atau mana-manalah negeri-negeri dia pergi belajar untuk belajar ilmu-ilmu agama. Husnuzan, bila dia balik lulus dengan ijazah,
dia adalah seorang yang alim. Seorang yang alim. So alim satu, dia ada ilmu. Ilmu tu Allah kasih beza-beza. Okay. Ada orang yang alim besar, masya-Allah. Kita jumpa dengan dia, kita duduk, kita tahu ni orang ni ada ilmu. Ada orang yang dapat sikit tapi alim juga. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahawa di atas setiap orang yang ada ilmu itu ada lagi orang lagi pandai. Okey. Faqal kulli ilmin alima, ada orang yang lebih pandai lagi. So kita jangan rasa kita alim. Itu pentingnya. Bagi diri kita jangan rasa kita alim. Tapi bagi kita punya husnuzan dengan orang, katakan dia baru balik daripada Mesir, lepas 4 tahun dia belajar, insya-Allah alim dia. Kalau compare dengan kita. Kan? Tapi mungkin ada lagi orang yang lebih alim daripada dia. Okey. So tak semestinya orang alim adalah orang yang soleh. Faham tak? Tak semestinya dia alim, dia itu soleh. Ada juga ulama yang namanya ulama su'. Okay, ulama-ulama yang tak baik. So sini kita kena differentiatekan antara alim dengan soleh. Cuma dalam Al-Quran kata, kalau orang tu betul-betul berilmu, dia akan betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Maknanya orang alim sepatutnya menjadi orang yang lebih takut daripada kita. So kalau kita dengar orang ini alim tapi pada masa yang sama dia buat maksiat, dia fasik, kita tak boleh nak ikut dia. Kan? Okey. Teruskan ni. Maka jauhi dari bersahabat dengan orang yang fasik kerana berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Cuba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat, ghibah, mengumpat orang kerana mereka. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutera, nescaya mereka sangat mengingkarinya. Padahal dosa riba itu jauh lebih besar dari dosa memakai cincin emas atau pakaian sutera. Okay, ini nak diterangkan kenapa, kata Imam Al-Ghazali, kenapa kita kena duduk dengan atau bersahabat dengan orang alim. Okay. So, sebabnya apa? Kalau kita dah biasa duduk dengan orang fasik dan kita pun jadi terbiasa dengan dia punya perbuatan, in the end kita accept. Alah, dia macam gitu. Okay, dia buatlah macam tu. So kita secara tak langsung kita rasa dia boleh buat apa yang dia nak buat sebab dia fasik. Okay. Itu bahayalah. Lama-lama takut kita terjangkit dengan apa yang dia buat. Bahayanya. Kan? Antara ada buat satu posting kan, dia kata apa, dalam satu kitab ada sebut, kita kalau duduk dengan orang sihat ketika kita sakit, kita tak boleh dapat demi sihat tau. Tapi kalau kita duduk, kita tengah sihat ni, orang tengah sakit, kita duduk, jangkit tak? Jangkit. Jadi kalau kita duduk dengan orang akhlaknya tak baik, takut-takut jangkit pada diri kita. Contoh, orang yang selalu bercakap, mengeluarkan kata-kata kesat. Kan? Anak kita pergi sekolah. Kawan-kawan, ada jumpa kawan yang macam gini. Kemungkinan dia balik, dia cakap dengan kita perkataan tu tak? Yes. Ya. Yeah. So dia akan cakap, kita tengok belajar daripada mana? Belajar daripada kawan dia. Okay. So ini makna bererti apa? Benda-benda ni boleh jangkit. Benda-benda ni boleh jangkit dan akhirnya dia jadi satu kebiasaan. Kita duduk dengan orang yang suka maki, berbual kan. So dia punya maki tu dah tak boleh. Cuba kalau anak yang sebut, sialah. Boleh accept tak? Kan? Harun dah ketawa. Kamu tutup kepala. Oh, kalau korang sebut okey. Kan? Betul tak? Kejut dia. Ada ketawa pasal ada terkejut Beb itu kayak gitu. Kan? Kalau orang biasa cakap, kalau sama kawan-kawan cakap, okey apa? Kan? Cuba kalau satu orang yang kamu rasa, mana boleh Ustaz, mana boleh cakap macam itu sih? Oh, korang cakap okey.
Aku cakap tak boleh. Sebab dia dah jadi satu kebiasaan yang diterima. Diterima di kalangan orang-orang yang sama dengan kita. Bahasa tu, slang yang macam itu dah diterima. Tu kadang-kadang bila kita Bila kita dengar keadaan perbualan anak-anak muda hari ini, kan kadang-kadang kita takut. Tapi bagi mereka tak ada apa-apa. Kan? Contoh tadi perkataan sial lah kan. Sekarang ada lagu apa sial. Okay? Anak-anak dengar. Kan? Benda tu dah jadi satu benda yang diterima. Cuba dulu mak kita dengar. Macam mana dia punya terperanjat dengan perkataan tu. Di negara barat contohnya, F word dah jadi macam nothing. Sebab dah diterima. Itulah yang ditakuti oleh Imam Al-Ghazali. Maksiat yang kecil-kecil ini akhirnya menjadi adat kebiasaan dan jadi adat yang kurang baik dalam satu community, dalam satu masyarakat. Sebab diterima. Dalam Islam ni, kita ni tak ada set of ethics yang kata you can do, I cannot do. Tak boleh. Dia bukan macam orang punya pahaman lain ataupun agama ataupun kepercayaan yang lain, kan? Dia orang kalau dia punya kirakan orang alim dia orang lah dia punya ketua ke dia punya alim ni, dia kena refrain themselves from doing something like. Kalau tak, dia orang tak boleh. Kalau kita tak boleh. Kita sama. Betul tak? Apa anta tak boleh buat, anta tak boleh buat. Anda pernah duduk dengan satu dululah, ni cerita dulu muda-muda masa tu belum jadi janggut. Okey. Duduk dengan kawan. Kita ambil kos dekat Singapura lah, kos bukan dekat Universiti Islam masuk ambil kos biasa. So duduk kat kantin. So dengan kawan-kawan ni kan, dia tahu kita ustaz lah, maknanya kita dia tahulah kita dulu belajar dekat Mesir apa semua. Okey. Duduk. Dia tengah duduk nak makan ni kan, biasalah budak-budak muda ni kan, tengok ada perempuan lalu. Tu dia tengok kat muka kanan, dia kata apa? Kau tak boleh tengok. Kau tutup mata. Kau ustaz tak boleh tengok. Oh, aku tak boleh tengok, kau boleh tengok. Banyak cantik. Benda tu kalau haram untuk semua orang. Betul tak? Sebab dalam agama Islam ni dia tak ada beza tau. Maknanya nak jadi ustaz tak boleh gini. Tak jadi ustaz boleh? Tak boleh. Apa yang haram untuk seorang ustaz adalah haram untuk semua orang Islam. Betul tak? Dia tak ada tu. Cuma yang mubah itu ada beza-beza. Warak tu lain. Yang syubha itu lain. Orang yang lebih tinggi waraknya mungkin dia tak buat certain act which is mubah. Benda tu harus boleh buat, tapi kerana dia punya warak dia tak buat. Kenapa tak buat? Kerana saya tak nak buat. Awak nak buatlah. Contohnya macam minum air yang tak ada mungkin tak ada halal cert dan sebagainya. Benda tak haram, kan? Katakanlah nak beli biskut Aaron okey, nak beli biskut, katakan ingredient dia tu kita tak tahu, tapi kita tahu ingredient dia. So nak makan tak nak makan, biskut ni tak ada sijil halal. Kalau orang yang warak tinggi, dia tak nak makan kecuali ada sijil halal. Kalau kita hantam sajalah. Kalau orang yang warak lagi tinggi, dia tak makan kecuali biskut dia buat sendiri. Walaupun ada sijil halal, dia kata ni bukan orang Islam, saya tak nak makan. Sebab dia takut. Itu pilihan dia. Tapi kita tak boleh nak impose apa yang kita rasa ni pada orang lain. Itu saya selalu nak katakan. Tak ada sijil halal, tak semestinya tak halal. Kan? Kalau kita boleh tengok, kita boleh pastikan dia punya ingredient tu tak ada benda-benda yang syubha, it's up to you. Okay. Cuma kalau ada benda yang sama yang halal, kan? Okay, belilah yang halal. Satu kedai orang bukan Islam jual goreng pisang. Goreng pisang je apa? Kalau anak unit dulu masa tu ada kawan kat sekolah, goreng pisang je apa? Bukannya jual apa, goreng pisang je. Dengan satu kedai Islam yang jual goreng pisang, takkan kita beli yang bukan Islam kan? Tentunya yang Islam lebih terjamin bahawa makanannya lebih halal. So ini yang kita katakan Imam Al-Ghazali
minta kita berhati-hati bila berkawan dengan orang yang fasik. Kerana amalan dia berbeza, kalau dah jadi satu kebiasaan, akhirnya kita menerimanya. Contoh dalam kitab ini, tadi contoh anda bagi contoh perkataan, dalam kitab ini dibagi contoh tentang ghibah. Itu sama kita bila berbual, mengumpat, nak apa semua, tak ada benda. Hari-hari kita mengumpat pasal orang. Kita sedar atau tidak kadang-kadang kita mengumpat pasal orang. Yang kita biasa. Tapi kalau kita tengok satu apa kat sini dia kata apa, kalau dia nampak orang alim pakai cincin emas, Allah. Dia terus masuk dia dah buat dosa besar tu. Memang dosa lah kan. Cuma dia rasa okay among themselves. Tapi dengan orang yang alim tak okay. So baik kita duduk dengan orang alim. Jadi kita akan elakkan diri kita daripada bukan orang alim, orang soleh. Orang yang warak. Segan tak duduk dengan orang warak? Segan kan? Itulah. Bila kita duduk dengan orang-orang macam ni kita segan. Sebab kita tahu diri kita ni tak warak. Diri kita tak warak. Jadi bila jumpa orang yang kita tahu, Masya Allah, warak, kita tunduk je. Takut dia tengok muka kita pun dia dah nampak. Dia ni muka pura-pura. Sebab dia orang saleh. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah amat-amat mengkagumi orang-orang yang saleh tadi. Okay? So carilah seorang sahabat yang saleh. Zaman sekarang senang ke susah nak jumpa sahabat yang saleh? Senang ke susah nak jumpa sahabat yang soleh tadi? Senang. Ada tak? Masih ada ke dah pupus? Spesies dia tak ada lagi? Ada. Ada, tapi kena carilah. Kena cari, kena nilai, kena apa. InsyaAllah. Dengan izin Allah, kita dapatlah. Duduk dengan orang-orang yang soleh tadi. Okey, itu yang ketiga. Ada soalan? Ada apa soalan tentang orang-orang yang soleh ni tadi? Nak kawan yang soleh tadi? So dah tahu sebab kenapa kita kena pilih sahabat yang soleh. Sahabat yang boleh sama-sama kita. Kalau nak travel dengan dia, insya-Allah dia akan ingatkan kita kan? Dia akan jaga kita. Macam Rasulullah pilih Sayyidina Abu Bakar. Kenapa dia pilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Kerana dia tahu. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana Sayyidina Abu Bakar protect, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berlaku. Takut kalau ada apa-apa perkara yang buruk terkena pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat. Itulah sahabat. Itu sahabat yang soleh. Okey. Ada soalan tak? Syam, ada soalan Syam? Senyum je Syam. Okey, tak ada. Tak ada, kita teruskan ni. Nombor 4. Jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia kerana bersahabat dengannya adalah racun yang membunuh. Dan tabiat perilaku seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat orang lain. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sekira-kira kita tidak menyadarinya. Maka suka sekududukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia. Sebaliknya, suka sekududukan dengan orang yang akan menambah zuhudmu pada dunia. Saja sekedudukan ya. Salah. Anak Mat. Sekedudukan. Kita dah lama tak duduk sama-sama ni. Sebab tu kita tak sekedudukan lagi kan. Ini sekarang berpisah, tak bersekedudukan. Okey. Tamak dunia. Agak-agak tamak dunia ni tamak apa? Apa yang dimaksudkan dengan tamak dunia? Najib, nak cakap apa? Duit. Duit je. Harta. Masa. Pangkat dia. Pangkat dia.
Pangkat pun dunia kan. Nama. Macam berlaku apa? Hukum karma pula Gila darjat, gila nama, lagi gila apa? Gila kerusi, babe. Gila harta. Gila harta. Oh, Ipin terus bangun. Ipin tidur. Okay. So itu semua gilakan dunia, cintakan dunia, tamakkan dunia, suka dunia. Antara pesanan terakhir Habib Ali masyhur ialah buangkan dunia. Kerana musibah yang paling besar yang boleh berlaku dalam diri kita ialah apabila kita cintakan dunia. Okay. So apa juga yang kita nak buat, biarlah ianya membawa kita kepada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirat. So kalau nak jadi kaya, adakah orang yang nak jadi kaya dikira sebagai cinta dunia? Tak. Dia tamak dunia? Tak. Tengok macam mana dibawa dunia tu. Kalau dunia tu digunakan untuk kebaikan, digunakan dunia itu untuk dia kembali kepada agama dan sebagainya, dia tak jadi orang yang tamak dunia. Orang yang tamak dunia ni orang yang lupa terus tentang akhirat. Kerja, solat tak perlu. Solat kemudian atau tak solat langsung. Riba jalan terus, tak payah nak cek benda ni halal haram ke apa, tak, yang penting untung. Menipu dalam jual beli. Ini semua orang-orang yang tamakkan dunia. Dia tak takut. So kita kena jelas, apa pun yang kita buat, kalau benda tu haram, stop. Walaupun untungnya besar. Sebab bila nampak untung besar, itulah kita jadi tamak pada dunia. Kita jadi nak lebih. Di sinilah perlu kita berhati-hati apabila kita berkawan dengan orang-orang yang tamakkan dunia. Okey, yang tamakkan dunia. Kerana apa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, racun ni sampai kita tak nampak pun. Dan racun ni dia bunuh dengan cara yang perlahan-lahan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang yang tamak dunia, kita punya hati akan mati secara perlahan-lahan. Macam mana nak tahu orang yang tamak dunia? Macam mana nak tahu? Dia suka duit. Macam mana nak tahu dia suka duit? Semua orang suka duit. Saya suka duit juga. Macam mana nak tahu? Asyik kerja je. Kerja je bagus sebab dia pen. Masa kita tahu itu namanya Kerja, orang yang meninggal. bekerja kuat. Kerja tapi lalai dengan apa yang dikehendaki oleh agama lah. Lalai untuk membuat. So macam kalau tengah ada kelas ni kan. Okey, lepas tu ada peluang baik untuk dapat untung besar. Macam mana? Habis dia pergi. Mana satu yang betul? Dia pergi ke dia tinggalkan? Tak apa. Ini kerana ada kelas saya tak layan ni semua. Susah begitu, Bib. Susah kalau apa tu? Kalau tinggalkan kelas, tinggalkan keagamaan. Itu lagi penting lah. Tapi tak tahu lah, Bib, susah nak cakap. Susah kan? Tapi kan Azmi tengah baca ni, tiba-tiba ada orang telefon nak minta catering yang apa nak kasih satu kontrak beratus ribu ke berpuluh ribu. Macam mana? Nak cakap, tomorrow I call you. Tomorrow I call you. Okay, I call another caterer. Alamak. Takut tak? Bib, rezeki Allah yang tentukan kan, Bib. Kita usaha macam mana pun tetap itulah rezeki kita, Bib. Dah sampai. Tak sampai je. Tapi memang gitulah, Ana selalu fikir kalau tak ada rezeki dan bukan rezeki kita lah. Kita usaha apa tau? Rezeki tak akan salah kocik. Okay. Kalau dia nak masuk kocik kita, dia masuk kocik kita. Jadi kalau kita tengah, misal kata, kita kadang-kadang tengok macam contohnya, kita tengah nak solat Jumaat. Sekarang kita tak ada solat Jumaat. Sekali phone call masuk, kita tengok ini klien.
Nak jawab ke tak nak jawab? Tak boleh jawab. Kenapa? Itulah. InsyaAllah kalau ada rezeki aku dia datang. Kalau tak ada rezeki aku, dah tak apalah. Allah dah kita tahu kan. Okay. Tapi bukan makna kita duduk relax aja rezeki aku datang sendiri gitu. Tak ada. Ini cuma antara bila ada tugasan dengan solat contohnya. Okay. Kalau kelas ni memanglah tak itu kan. Okay, boleh catch up later and all that. Ni yang kita kata macam masa kita dengan Allah dengan masa kita dengan dunia. Mana yang kita utamakan? Utamakanlah masa dengan Allah. Perasaan kita, hati kita, semua ni akan terganggu. Tapi bila kita tahu Allah itu maha besar, sebab itu azan kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dengar Allahu Akbar tu rasa Allah tu maha besar? No, nothing lebih besar daripada Allah. Tak ada yang lebih penting untuk kita sambut daripada seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepercayaan, keimanan yang perlu ada dalam diri kita sebagai seorang mukmin. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang takut hilang dunia, alah nanti pun boleh sembahyang apa? Betul tak? Alah, kalau tinggal pun boleh qada apa? Ini satu dilema yang selalu kita hadapi bila kita duduk dalam sebuah negara yang bukan Islam contohnya. Kita kat Singapura alhamdulillah masih banyak privilege. Kan? Masih banyak orang faham kita punya practice. Alhamdulillah. Kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan kita yang bukan Islam, kalau kita nak semayang, dia bagi jalan, dia pergi semayang dulu. Kan? I need to pray. Never mind, you go first. Kalau kena dengan orang Islam sih, alah, macam alim je nak semayang. Nanti orang boleh semayang apa. Yang Islam lagi teruk daripada orang bukan Islam. Okay. So dalam kita hidup kat dunia ni, kat Singapura contohnya dan juga ada lagi banyak negara-negara yang lebih ketat lah dia punya itu. It's difficult kadang-kadang. Contohnya ada, yelah sebahagian kita mungkin kerja dah dapat gaji besar. Tapi majikan kata apa? But kamu tak boleh semayang. Kan? Jumaat tak boleh keluar. Tenteram tak jiwa kita? Tenang tak jiwa kita? Kalau orang yang tak peduli, okey, never mind kan. Tapi kerana kita ada agama dan kita belajar agama, kita akan rasa takut bila keadaan sebegini berlaku. So, ada orang terpaksa melakukan benda-benda yang haram untuk mendapatkan agama. Ini orang untuk mendapatkan harta. Orang-orang macam ini adalah orang yang mungkin tamakkan dunia. Dan kalau macam gini ni orang, tak apa, saya cari sahabat lain. Saya cari sahabat lain. Okay. So bagi diri kita juga, kita jangan jadi orang yang tamakkan dunia kerana ini adalah racun. Perkataan yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali, ia adalah racun. Racun yang membunuh secara senyap-senyap kadang-kadang. So, kalau kita duduk dengan orang macam ni, lama-lama kita akan ikut dia punya lifestyle. Betul tak? Kita duduk dengan orang yang tamakkan dunia, kita akan terikut. Ini terutama bagi kita yang, yalah, kalau nampak, macam selalu kita dengar, kita tengok kan macam dalam drama ke apa kan. Dia tengok jiran dia dapat beli kursi baru, dia nak kursi baru. Dia tengok jiran dia nak katil baru, dia nak katil baru. Dia tengok adik dia beli rumah besar, dia nak rumah besar. Kan? Tercabar tak kehidupan kita? Tercabar. Okay. Tapi kalau kita duduk dengan keadaan orang-orang yang zuhud aja, duduk dengan abang zuhud kata Arun, macam mana? Dia tak peduli. Apa ada dia pakai. Kan? So, pentingnya kita memilih sahabat yang betul. Kerana benda ini akan menjadi kesan, membawa kesan kepada diri kita. Al-mar'u ala dini khalilih. Kan? Allah ada kata. Seseorang itu akan ikut agama kawan dia. Kita duduk dengan orang suka makan durian, lama-lama makan durian tak, Wi? Durian lagi. Tengah musim, Wi, tapi tak dapat. Kalau tak, boleh Al-Muharun.
Kita suka dengan orang-orang yang suka sesuatu, kita lama-lama akan terikut sebab dia akan kata cuba lah. Kan? Banyak orang kata dia isap rokok sebab dia duduk dengan orang yang isap rokok, betul? Ron, jawab sikit. Ha? Masa muda-muda tu. Kan? Rokok tu Ana tak agree. Tapi Rokok tu tak, nanti tu nanti kita cakap. Kenapa rokok tak agree Pasal rokok tu bab stres tu important weh. Tapi Ana rasa tu nanti boleh cakap weh. Dia kalau bab tu sensitif Okey. Yalah, maksudnya apa? Kita terkesan dengan kawan-kawan yang kita duduk dengan dia. Kan? Kasih try, okey apa? Terus dia jadi satu kebiasaan. Jadi kalau benda macam ini, tabiat macam ni, antara tabiat yang kita kena jauhkan ialah tabiat tamakkan dunia. Duduk dengan orang kawan-kawan yang suka pakai pakaian yang branded, kan? Tak nak kita nak pakai pakaian yang branded juga. Kita duduk dengan orang-orang yang tak kisah janji tutup aurat. Kita pakai je janji tutup aurat. Ataupun penampilan itu tak terikut-ikut dengan brand-brand tertentu. So tamak dunia, ini perkara yang perlu kita jaga. Nak beli rumah, katakan jumpa sahat, Mr. Agent. Macam mana Mr. Agent? Tengok orang beli rumah besar, rasa macam nak beli rumah besar tak? Salah ke beli rumah besar? Tak salah. Kalau ada kemampuan apa salah? Betul tak? So ada orang rumah besar je tamak dunia? Tak semestinya. Mungkin niat dia nanti kalau dia ada rumah besar, dia nak sedekah ke? Kadang dah boleh buat wakaf kan? Betul tak? Sebab tu selalu kita cakap dengan ejen-ejen rumah, bila jualkan rumah orang, kan, lepas dia dapat untung, dia nak beli rumah baru, ingatkan dia, 5% sedekah dulu lah. Kan? 5% kasih sedekah dululah. Ini lagi 95% untung ni beli rumah besar kat dekat dunia. Yang 5% tu beli rumah besar kat akhirat. Kita sibuk siapkan rumah dunia, kita lupa rumah akhirat. Berapa besar rumah kita kat akhirat? Kan? Sedekah. Ingatkan. Itu tanggungjawab ejen-ejen rumah Muslim. Kan? Ingatkan orang-orang ni semua. Wasiatlah sikit. Sedekahlah sikit. Kasih madrasah sagaf. Contoh kan? Berikan ini wakafnya, zakatnya dan sebagainya. Supaya apa? Dia jadi tak tamakkan dunia. InsyaAllah kalau yang menonton tu nak jual rumah, cari Mr. Agent, promote sikit 25%. Right. Okay, saya rasa kita berhenti sampai situ dulu lah. Yang 3 dan ke-4 untuk hari ini. Supaya kita cari kawan-kawan yang zuhud. So nak cari kawan saleh, lepas tu zuhud. Saleh dan zuhud. Senang ke susah? Pandai-pandailah cari. Kan? Jadi ada 4 ciri yang kita dah baca. Yang pertama, berakal. Kedua, berakhlak. Yang ketiga, soleh. Yang keempat, tak tamak dunia. Zuhud. Cari kawan yang zuhud. Jadi kawan yang hidup ala kadar. Cukup. Sekadar kecukupan. Lebih untuk Allah. Tapi nak differentiate tu, nak clarify tu ada sikit tricky sikit lah. Yang penting kita jangan senang-senang judge orang lah. Jangan senang-senang judge orang. Cuma bila nampak macam mak dia ni punya cinta dunia dia kuat sangat lah. Pelan-pelan kita tarik diri. Pelan-pelan kita tarik diri. Wallahu a'lam bissawab. Okay. So kita boleh buka untuk sesi soal jawab pada hari ini kalau ada soalan. Kalau tamak ilmu boleh tak Ustaz? Tamak ilmu boleh lah. Tamak ilmu tu memang patutnya cari ilmu. Cuma ingat setiap benda tu ada haknya. Okay. Kita dah berkeluarga dan sebagainya. Bagikan hak-hak yang patut. Okay. Tamak dalam mencari ilmu itu penting. Ini yang tanya soalan ni, Masya Allah lah ni. Okey, dia macam lepas apa ni?
topik apa buku ni topik. Okey, ada soalan kalau daripada YouTube mungkin boleh type soalan tu. Okey, kalau yang kat dalam Zoom ni boleh terus cakap. Nazri ada situ lagi tak? Pening je tengok muka dia. Ada Habib. Ada. Ada soalan Nazri? So far tak ada, belum lagi. Belum lagi ada. Selalu banyak soalan. Belum lagi lah Ustaz. Belum lagi Belum lagi. Berapa lama tu kita nak tunggu soalan datang? Belum masuk lagi ya. Okey, Arif ada soalan? Tadi ada soalan pasal tamak ilmu. So basically macam kalau kita masak kan, and then ada orang tanya kita, masakan kau boleh share sikit tak resepi kan? Kalau ikutkan sekarang punya zaman, kat YouTube pun boleh dapat semua apa-apa rempah ingredient kan. Semua cara-cara masak tu tangan lain masing-masing. Tapi kadang-kadang kita own as a family business. Kadang kita actually don't allow to share some certain recipe lah. Okay. So macam mana Ustaz kalau macam members ke nak minta tolong masak rumah kan. Macam kita tahu yang dia tak akan buat ini masakan untuk bisnes dia ke. Pasal dia tanya pasal keikhlasan dia. So whether should we or should we not conceal kita punya resepi kalau tamak. Okay. Locate ilmu. Maknanya locate ilmu. Bila kita katakan ilmu tu sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada mereka ya, dan sebagainya. Kalau kita ada trade secret yang zaman ini kita perlu simpan. Tapi basicnya kita dah bagi, tak ada masalah. Maknanya dia nak masak sambal goreng, kita dah kasih dah semua resepi sambal goreng yang biasa. Cuma ada special tu yang kita tak boleh kasih lah. Kan? Itu tak apalah. Untuk kita punya ini saja. Tapi janganlah kasih sambal goreng jadi sambal tumis. Itu tak boleh. Kita tukarkan resepi tak boleh. Okey, tu anyanya namanya. Okey. Tapi kalau kita nak share pun, personally I always believe the more we share, the more secret we will get. Dan kalau masak ni kan, bukan tukang masak. Macam mana punya bagus pun dia ikut resepi yang diberikan, jarang jadi sama. Betul tak Arif? Arif dengan Azmi kalau masak sama tak? Tak sama. Cuba Nazri jawab kan? Tangan Arif. Tangan lain. Tangan lain kan? Maknanya ni namanya apa dia panggil? Malkah. Macam bakat, macam gift Allah kasih gift. Kan? Resepi yang sama. Okey? Kasih Harun masak. Confirm jadi lain. Sebab tangan Harun lagi sedap. So lain orang lain masalah. So kalau kita bagi pun tak mungkin samalah. Tak mungkin samalah. Okey. Okey. So kita punya perniagaan dan sebagainya kita nak jaga okeylah, tak ada masalah macam tu. Yang kita nyanyi orang sudahlah. Benda-benda yang kita tak boleh simpan, yang kita kena yang kita maknanya the basic necessity itu kita jangan simpan jangan locate kan. Benda-benda secret ni kita senyum ajalah kalau orang minta. Okay. Terima kasih. Okay. Ada soalan lain? Ada siapa-siapa nak angkat tangan? Baik, Ana nak tanya question yang tak kena mengena dengan sahabat lah. Macam sahabat pasal waktu kita nak mentaruh jenazah di kubur. Kan biasanya kan kalau waktu kita waktu jenazah tu kan waktu kita taruh dia kat dalam kubur dan lepas tu ustaz akan ada tazkirah sikit, betul tak Bib? Dia macam talqin. Talqin. Itu wajib tak Bib? Tazkirah. So, kalau Harun dengar bid'ah Harun
Kena cari sahabat betul, jangan cari campur sahabat yang bid'ah banyak. Okey. Maksudnya membaca talqin di atas kubur. Apabila setelah selesai jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Bagi kita yang berpemahaman sederhana ni, kita tak rasa ada salahnya. Okey. Itu lebih kepada peringatan bagi diri kita yang hidup. Okey. Malahan kalau ikut dalil-dalil yang kita pegang, yang dah meninggal tu pun boleh mendengar dan dapat manfaat daripada talqin yang disampaikan. Of course, benda ni ada khilaf di kalangan para ulama. Okay, ada yang tak terima langsung, ada yang okey dengan cara yang sedemikian. So tak ada, benda ni tak perlu dijadikan satu pertelingkahan. Bagi yang nak lakukan, buat, tak ada masalah. Dan itu satu budaya atau amalan yang baik kerana dia mengingatkan. Bayangkan orang yang hantar jenazah ni kadang-kadang tak pernah ingat mati pun. Okay. Sebab tu Rasulullah SAW suruh kita ziarah kubur. Ziarah kubur bukan untuk kita menangis-nangis meratap-ratap. Ada beberapa sebab. Ziarah kubur, antara sebab utama ialah ingat mati. Sebab kedua, kita nak hadiahkan bacaan kita, Fatihah kita, Quran kita. Dan kita tak nak salah address. Faham Istilahnya salah address. Kalau kita dah duduk atas, katakan kubur mak bapak kita, adik-beradik kita, memang kita nak tujukan pada dia. Kalau kita duduk kat rumah, kita niat kan, tapi kadang-kadang dia terlari-lari. Kan? So istilah kita, jangan, kalau kita pergi kubur tu, kita bacakan insya-Allah tak salah addressnya. Direct. Dah dekat dah kat situ. Itu antara sebabnya. So kenapa kita punya ulama membacakan talqin ialah untuk mengingatkan diri lebih kepada orang-orang yang hidup, supaya dia tahu bila dia dah mati, itulah keadaan dia. Betapa dia tidak berdaya, dia tak boleh buat apa-apa, dan dia akan disoal immediately selepas kita tinggalkan dia. Bila diberikan peringatan, tak ada apa-apa yang akan tinggal dengan kamu. Bantal yang kita taruh sekejap tu pun kena bawa balik. Tak ada bantal dalam kubur. Kain yang kita itu pun kita bawa balik. Yang tinggal hanyalah amalan kamu. So apakah amalan kita yang akan kita bawa bila kita mati nanti? Itu yang kita nak kena siapkan. Sebab tu kita kena selalu pergi kubur. Kalau tak ada talqin, dia macam tak ada keadaan gitu, macam tak ada apa lah. So tazkirah jugalah, betul juga ni kata tu, tazkirah untuk ingatkan kita juga. Tazkirah maknanya memberikan peringatan kepada kita yang hadir. Tapi kalau ada orang kata mati-mati tak nak buat juga, terpulang. Jangan gaduh-gaduh, jangan nak memekak kat kubur. Ahli keluarga kata tak nak, terpulanglah pada dia. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan sikit kat YouTube ni apa? Siapa tadi nak soal? Ada yang nak soal? Soalan kat YouTube. Soalan kedua, apa pendapat Ustaz kalau kita perlu cantikkan rumah atau pakai branded untuk menaikkan status orang Islam? Okey. Anda pernah duduk dengan satu profesor dekat Malaysia kat universiti. Okey. Dia cerita dengan Ana. Dia cerita dengan kita lah. Masa tu kita duduk, kita buat tu. Dia pergi satu majlis, dia dijemput. Okay, dia dijemput ke satu majlis makan malam di sebuah hotel. Okay. Dia datang, dia bawa Proton. Okay. Dia bawa kereta Proton Saga. Sampai kat hotel tu tak ada orang nak layan dia. Dia geram. Okay. Dia geram. Dia patah balik. Dia drive dia punya Merc. Kan? Sampai dekat hotel tu, orang punya hormat. Padahal orang yang sama tau. Orang yang sama bawa kereta yang berbeza, diberi layanan yang berbeza. Okay. So, adakah kita tidak boleh pakai branded? Anda tak cakap Anda tak cakap tak boleh tau.
Adakah kita tak boleh pakai pakaian yang cantik-cantik? Ataupun rumah kita cantikkan? Bukan. Bukan tak boleh. Okay. Pernah satu kisah seorang ahli tasawuf, ahli sufi. Ni pun selalu anda cerita lah. Antum pun dah pernah dengar lah benda ni kan. Dia punya segak, dia kalau jalan memang orang kaya. Okay. Tapi dia juga terkenal sebagai orang yang zuhud. Macam mana dia boleh kaya tapi zuhud? Macam tu. So, dia kata apa? Letakkan dunia kat tangan. Jangan letakkan dunia kat hati. Okay. So, kita nak cari dunia kat tangan. Maknanya kalau dia terlepas, bila-bila masa kita tak sedih. Kalau dia dah masuk dalam hati, kita hilang, kita rugi, kita akan jadi penasar, jadi apa? Tak tentu arah. Sebab kita hilang dunia. Tapi kalau benda tu kat tangan, dia hilang, kita redha. Kita redha. So, balik pada soalan tadi, tak salah. Tapi jangan sampai kita terbeban. Kita terbeban kerana nak naikkan status kita. Sebab kadang-kadang benchmark yang diletakkan di luar tu, kayu ukur tara yang diletakkan tu bukan ukur tara kita. Okay. Tapi kita dah sampai this league, kita dah masuk this league kan. Sometimes we need to do. Ada kemampuan? Okay. No issue. Tapi dengan syarat juga kalau boleh beli, katakanlah kita beli barang yang branded tu 1,000, yeah. Jangan lupa sedekahkan 200-300. Kalau tak boleh 1,000 juga. Kalau boleh buat dua-dua. Dengan kemampuan yang kita ada. So, setiap kali kita beli barang yang bagus untuk dunia kita sedekahkan sesuatu yang bagus untuk akhirat kita. Kita beli makanan yang baik, mahal, sedap. Kan? Lepas tu kita sedekahkan sebahagian daripada duit kita untuk akhirat kita supaya menjadi bekalan kita nanti di akhirat. Itu sajalah. Kalau ada kemampuan. Yang tadi kita kata takutkan tamak dunia ni bila dilupakan akhirat. Itu tamak dunia. Jadi kita elakkan daripada kita tamakkan dunia dengan beli barang-barang yang branded, pakai cermata yang mahal, pakai iPhone mahal kan. Basikal tu basikal apa kat belakang? Motor mahal Allah. Helmet aja. Helmet berapa Firdaus? Kan? Kita ni kadang-kadang jalan ni, badan kita ni harganya beribu tau. Kan? Jam 200, cermata 400, kan? Songkok $20. Okey, tu pun nak beli songkok $20 pun mahal. Kan? Baju jalan kat Beramboyan Esona Orang. Jalan. Kan? Beribu tau bila jalan, kasut. Kan? Tapi memang segak lah orang macam tu. Okey lah, tak ada masalah. Tapi boleh tak kita jalan juga dengan sedekah kita, bila kita lalu kat titian sirat, kita jalan dengan laju. Segak juga, tegak juga. Balance kan. Jadi kita tak tamak dunia. Kita kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Balance. Okay. So tak ada masalah. Nak beli basikal, nak beli motor, nak beli apa. Okay. Siapkan juga motor, basikal, kuda apa ke akhirat kita nanti insya-Allah. Okey. Apa ni kata tadi? Kawan boleh jadi lawan tapi seorang sahabat membawa berkat dan ke arah keberkatan akhirat. Yes, betul sekali. Betul sekali. Nak jadi sahabat ni, kawan memang kawan tu dia sekejap je lah. Tapi kalau sahabat, kalau kita berselisih pendapat pun, kalau kita bertengkar sekalipun, lepas tu kita akan baik cepat. Okey, Harun angkat tangan, silakan.
Baik, mana ada nak tanya satu soalan ni pasal apa tu? Dalam kitab ni pun ada mengatakan orang soleh ni takut pada Allah. Dan antum pun tadi cakap pasal apa tu? Pasal dalam Al-Quran pun mengatakan tentang takut pada Allah. Tapi minggu lepas antum pun ada cakap pasal 2 minggu lepas rasa antum ada cakap pasal ada orang-orang pun mengatakan yang kita tak sepatutnya takut pada Allah. Kita patut taat pada perintah Allah. Jadi orang yang tak takut pada Allah tu kira dia bukan orang soleh ke Habib? Ke macam mana itu? Istilah takut ni kan perlu kita fahamkan dengan baiklah. Yang kita tak boleh takut ialah kita takut macam takut tengok cerita hantu. Okey. Yang dimaksudkan takut kat sini, okey, dia takut mengerjakan sesuatu yang mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So kalau orang yang tak takut buat benda-benda maksiat ni, itu bukan orang bertakwa lah. Jadi dia bukan takut, maksud yang kemarin nak katakan tu, dia bukan takut sebab Allah ni garang, you know, that kind of thing. Dia takut tak dapat redha daripada Allah. Dia takut Allah tak terima amalan dia. Jadi dia jauhkan daripada melakukan maksiat. Macam anak-anak kita takut dengan kita. Kerana apa? Dia takut kita tak sayang dia. Dia bukan takut kita macam dia takut hantu. Kan? Walaupun mungkin fear sikit lah. Tapi yang dia takut kita tak sayang dia. Kita takut dengan Allah. Sebab tu istilah ni cuma mungkin dalam bahasa Melayu tak ada perkataan yang lebih sesuai lah. Kalau dalam bahasa Arab dia kata taqwa. Taqwa tu apa? Ada khauf, ada raja. Takut tapi mengharap. Takut murkanya Allah, takut Allah tak terima amalan kita, daripada masa yang sama kita harapkan kasih sayang dan redha daripada Allah Subhanahu. So bila dikatakan orang fasik, dia berterusan melakukan benda-benda maksiat ini, dia macam tak sedar adanya Tuhan. Dia macam tak sedar adanya hari pembalasan. Apa juga yang kita buat, apa juga, jangan terlalu ikutkan hati dan perasaan kita. Balik kepada apakah manfaat di akhirat kita nanti. Beri tak manfaat kepada kita ataupun tak memberikan manfaat kepada kita. Kita nak buat apa juga, nilaikan benda tu. InsyaAllah antum semua tergolong pada orang-orang yang saleh, insyaAllah. Amin, insyaAllah, amin. Syukran, Habib. Right. Okay. Apakah definisi sifat zuhud? Apakah definisi sifat zuhud? Zuhud ialah satu sifat di mana seseorang itu hidup dengan cukup untuk dunia. Okay. Lebih daripada itu dia tak idamkan. Okay. Maksudnya apa? Dia kat tangan dia je lah, kat tangan lah tadi yang katakan, dia kat tangan aja. Cari lah banyak, tapi bila orang nak dia bagi. Okay. Kaya, tak apa, tak ada masalah. Tak semestinya orang kaya itu tak zuhud. Orang kaya tu boleh jadi orang paling zuhud sekali. Dan tak semestinya hidup zuhud tu mesti compang-camping. Mesti pakai baju koyak-koyak. Tak semestinya. Okay. Kita boleh penampil dengan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita baca dalam sejarah, dalam syama'il contohnya, penampilan Rasulullah senantiasa hebat. Walaupun ketika beliau meninggal dunia, beliau tak tinggalkan harta pun. Jadi jangan anggap orang kaya tak zuhud. Tu dia. Orang kaya pun mungkin boleh zuhud. Kita tak tahu.
carilah kekayaan. Tapi pada masa yang sama, apa yang kita perlukan, kalau ada orang lain lebih memerlukan, kita bagi. Kita bagi. Kita ada simpanan, ada orang perlukan, bagi. Orang nak pinjam, bagi tak? Takutlah. Tak bayar balik macam mana? Berbanyak kali orang pinjam tak bayar balik. Itu yang kita kena redha. Siapa tu hari cakap dengan Anai? Ada satu alim juga, seorang alim juga berkata bahawa duit yang kita simpan bukan duit kita. Duit yang kita dah sedekahkan, itulah duit kita. Sebab yang kita sedekahkan tu dah jadi hasil. Yang kita simpan ni, bila kita mati jadi anak kita punya. Mungkin kita akan rugi, mungkin kita akan hilang duit tu. Tapi duit yang kita sedekahkan tu dah confirm ke akhirat jadi bekalan kita. Masya Allah. Selalu Ana cakap lain pula. Ana selalu cakap apa? Apa yang kita sedekahkan ini adalah rezeki orang tu pada kita. Kan? Jadi Allah salurkan pada kita untuk bagi dia. Bila kita dah bagi aja, kita bagilah dah sudah. Dan jangan fikir lagi, Jangan fikir lagi. So ini ada up sikit satu level. Kita bagi pada dia, dapat untuk dia kat dunia, kita punya dapat kat akhirat. Dia jadi saving kita kat akhirat. Allah. Itulah. Duduk dengan atau dengar ceramah-ceramah orang-orang hebat ni, mesti ada hikmah yang kita akan belajar. Sebab tu kita kena banyak dengar ceramah-ceramah macam ni supaya apa? Tenang hati kita. Kalau kita duduk dengar pasal cerita-cerita dunia, kat TV selalu banyak rancangan apa? Tapi orang tak tengok TV lah. Okay. Banyak rancangan apa? Contohnya masakan. Kan? Nak suruh orang makan aja. Renovate rumah. Kan? Fendi ada Fendi? So, kalau orang nak renovate rumah pun kena nasihatkan juga. Kan? Memang kalau kita nak ikut untung kita, buat lagi mahal lagi bagus lah. Betul tak? Betul tak ni? Kan? Lagi mahal lagi bagus lah. Saya untung lebih. Orang nak buat catering makan orang kahwin, order lagi macam-macam lagi bagus lah. Tapi kalau ikut zuhud, kita bagi tahu dia, ini dah cukup, tak payah buat macam ni. Ini pun sama juga efek dia. Ini pun, insya-Allah orang cukup. Itu zuhud. Maknanya hidup dengan cukup. Tapi tak semestinya, apa yang saya nak tekankan kat sini ialah tak semestinya hidup zuhud itu mesti hidup dalam keadaan susah. Boleh nak hidup macam orang biasa atau nak jadi macam orang kaya, tak ada masalah. Lebihnya tu bagikan. Insya-Allah. Okay, so kita dah sampai 10.30 ni. Dah cukup lah untuk malam ni insya-Allah. Kita dah pun sama-sama membincangkan beberapa topik-topik yang hangat juga malam ni. Alhamdulillah, moga-moga memberikan manfaat dan moga-moga kita terus berdoa untuk dikurniakan orang-orang baik, soleh yang boleh jadi sahabat kita, yang boleh membimbing kita, yang boleh ingatkan kita. Kalau dah jumpa orang macam gini, jangan tolak, jangan buang. Okey? Jangan sia-siakan. Okey. Jangan kita jadi orang yang menyesal atau rugi. Simpan. Jadikan dia orang yang dekat dengan kita. InsyaAllah dengan dia dekat dengan kita, moga-moga kita ni kata Imam Syafi'i apa? Uhibbus salihin wa lastu minhum. Sayang dengan orang-orang yang soleh tapi aku bukan daripadanya, dan moga-moga aku dapat syafaat daripadanya. Imam Syafi'i cakap tak patut, tapi tawaduk. Nampak tu orang alim tawaduk. Bagi kita ya patut. Memang betul kita tak soleh pun. Kan? Sayangilah orang-orang yang soleh. Insya-Allah moga-moga dapat sahabat yang baik dan sahabat yang tak tamakkan dunia, yang boleh tunjukkan kita jalan menuju ke akhirat insya-Allah. Okey, dengan itu kita tutup dengan doa lah macam biasa. Hari ni Azmi dah baca. Azmi nak baca doa juga? Atau Harun nak baca doa Harun? Nah, babe, Azmi kasidah, babe. Azmi nak kasidah dulu. Satu kasidah boleh juga? Satu. Okey, ni kasidah dulu kata Harun. Kasidah? Ya Allah. Fadal satu je. Kita ni kasidah kan ni.
Yang ya Rabbana Tarafna kan kasidah juga tu. Faham lah cepat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allah. Ya, Bib. Orang dah tunggu ni. Makin ramai kat YouTube tau, tunggu. Ni dengar nak kasi orang masuk. Sekejap, Bib. Aku tak tahu apa, Bib. Tapi yang Badrasin boleh, Bib. Tengah cari kat situ. Fin, bawa Fin. Ya Badrasin. Fin penat sikit lah hari ni. Jadi kalau kasidah bangun tu. Fin. Awi dah tunggu tu. Nanti kalau Azmi tak tu dah Awi tu bawa. Ha. Wi, Abang Wi. Allah. Ya Badratin, ya Badratin. Kullama qali. Kamali. Arun bully ya Arun. Run pergi Arun. Alamak. Okay, jadi sebelum teruskan lagi nak end dulu. Fadal cepat boleh. Ya, insya-Allah. Okey, bagi mereka yang menonton di YouTube, terima kasih. Insya-Allah minggu hadapan kita sambung lagi dengan satu lagi. Ada satu lagi sifat atau ciri sahabat yang perlu ada dalam diri orang yang kita nak jadikan sahabat. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.